Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Dan seperti biasa, jangan lupa mendoakan pada mereka yang memerlukan doa kita. Kita sama-sama berdoa semoga semua yang tengah sakit dipermudahkan perjalanannya, insya-Allah. Okey, syafakallah, supaya mereka semua juga dapat kesihatan dan kesembuhan yang secepat mungkin, insya-Allah, ya. Allah yang memberi, Allah yang menarik balik. Okey, insya-Allah. Kalau kencing anda berbau, apa cerita? Ni belum cerita warna lagi, cerita bau dulu. Baik, selalunya kalau berbau ni, kalau benda ni baru, tak pernah lagi, bukan you jenis yang kencing berbau, jarang-jarang orang kencing berbau berbulan-bulan kan. Jadi kalau dia benda baru berlaku dan you rasa pelik, benda tu jarang berlaku dan you tak makan sebarang ubat, you tak makan buah pelik-pelik dan sebagainya, you makan biasa dan suddenly you punya air kencing berbau. Ini selalunya you kena check. Okay. Walaupun kebiasaan kalau you ambil sayur lebih, setengah orang ambil sayur yang hijau sebab you recommend D&D diet ni you makan lebih kepada buah-buahan serat yang tinggi, kadang-kadang boleh juga. Tetapi kadang-kadang disebabkan you tinggi sangat ambil protein. Contoh, kalau you ambil sate sampai 30 cucuk, okey, tu pun gantung daging ke, ayam ke, ataupun perut ke kan, atau lemak dia kan, itu kadang-kadang kencing you besok pagi tu bau macam ketone sikit, macam amonia sikit kan. So yang tu kalau sekali, lepas tu sampai petang dia hilang bau, tak apa. Tapi kalau bau lagi sampai 2-3 hari, selalunya you kena check sama ada urinary tract infection atau tidak, ada inflammation atau tidak. Ataupun bagi mereka yang mengamal keto diet, tahu keto diet yang tinggi fat, low in carbohydrate, proteinnya moderation dan sebagainya, untuk minggu pertama kedua you tak biasa buat tu, kadang-kadang bau tu pelik sikit. Yang tu you kena check dengan orang yang recommend you. Bagi saya, you berhati-hati. Kalau pula you ada masalah liver, macam masalah fatty liver, ataupun doktor pernah kata liver enzyme you teruk sangat dulu, maka you kena hati-hati. Okay. Seterusnya, you kena check kidney juga, kidney function mungkin pelik, kenapa berbau. Dan of course, kalau you ada diabetes, memang boleh berbau pelik daripada biasa. Dan lagi sekali saya ingatkan, kalau you ada infection. Baik, itu kalau kencing you berbau. Ada siapa-siapa yang kencing berbau? Selalunya tak, sekali ni berbau. Hancing, kalau isteri you masuk dalam you punya toilet lepas you kencing tu, macam dia kata, bang kenapa ni bang, buka dia punya tingkap ke apa biar dia hilang dulu, abang flush bagi 2 kali sampai macam tu. Satu. Nombor 2, yang tu masih lagi boleh normal, sebab infection kalau bagi antibiotik dah lega, nanti dia clear. Tapi kalau nombor 2 ni, sebelum cerita warna lagi, kalau you kencing sakit pula. Okay, sakit is never normal. Kalau kencing sakit, jangan kata, oh biasalah ini, mungkin besok hilang dan sebagainya. Kalau sakit aja, you anggapkan sebagai tak normal. Berarti you kena pergi check dengan doktor, urologist ataupun physician you. Make sure you check you punya kidney function, you punya urine dan sebagainya. Make sure scan apa-apa yang perlulah. Okey, lepas tu nombor 3 pula, kalau you ada masalah tak boleh kencing. Yang ni pun jangan dianggapkan normal. Okey, kalau tak boleh kencing, it's never normal. Sama ada batu karang kan, saya dah cerita malam tu, ada infection lagi sekali, ataupun mungkin ada tumor, ada cancer of the bladder ke apa-apa, jangan melawak lah, cancer of the kidney pun boleh ni. Dan ujung-ujungnya orang lelaki yang atas pada umur 50 tu selalunya BPH, benign prostatic hyperplasia. Walaupun belum kanser ataupun bukan kanser, tapi prostat you memang bila hormon tu bertukar sikit dan sebagainya, dia boleh bengkak. Bengkak ni boleh menyebabkan you susah nak kencing, dia boleh block juga. Okey, last kali sebelum saya cerita warna ialah, sekarang yang saya soal dalam title saya bagi pada hari ini, iaitu warna kencing ada 11 jenis, tapi termasuk saya kata apa, kalau kencing tu berbuih. Kita habiskan cerita buih ni dahulu, sebab ramai yang risau, kalau buih-buih biasa, kalau sekali-sekala, that's still normal. Tapi kalau selalu berbuih dan you rasa macam berat kencing you tu, kan kadang-kadang kita tahu kencing kita ni tak normal. Apa siapa buih ni macam lebih pada biasa kan? Kalau kencing tu memang disebabkan you urinate, sebabkan pancutannya tu bila dia berbuih, tak apa. Tapi kalau you duduk elok-elok, you kencing pun masih berbuih sampai tak nampak air kencing you tu, itu dah ada masalah dengan buah pinggang, 1. Nombor 2, masalah lagi sekali, you tinggi sangat dengan protein dan protein tu dah bocor. Maksudnya di dalam you punya buah pinggang, ginjal you tu, kan dia ada nefron dia ada penapis dia, dan penapis tu dah tak larat sangat sampai ada kebocoran, tinggi sangat protein dalam badan you. Selalunya protein ni besar. Bila besar dia tak akan lepas penapisan.
Tapi kalau dah ada masalah buah pinggang, ginjal kita dah mula stage 4, tahu stage 4 maksudnya dia dah mula bocor, dah tak ada tempat dia nak tapis lagi dah, maka dia terlepas. Bila terlepas tu, protein ni boleh menyebabkan kencing you berbuih. Satu daripada punca utama kenapa kencing berbuih, dia bermasalah tinggi protein, amino acid, ataupun you ada Crohn's disease. Crohn's disease tu jarang berlaku lah kat Malaysia ni, jarang you tengok. Tapi kalau berlaku, check dengan doktor, okay, supaya kencing yang berbuih ni tidak terlalu tinggi protein. Sebab kalau protein terlalu tinggi, ada kadang-kadang dah ada kebocoran di dalam buah pinggang you. Tahu bocor? Maksudnya dia dah tiris. Patutnya dia tak lepas, dia lepas. Okay? Sebab protein ni patutnya dia absorb balik, naik ke dalam you punya darah, masuk balik dalam darah you. Dan bila dia terlepas pun, nanti kat you punya bawah penapisan tu kan, dalam kalau you tengok dia punya proses penapisan buah pinggang, dia cukup Tuhan bagi paling canggih. Jadi kalau orang yang tak percaya Tuhan ni, tengok pembuatan kidney cukuplah. Dia punya dahsyat. Dia ada 1 juta sebelah kiri, 1 juta sebelah kanan. Toh dia punya penapis itu 1 juta you, dan setiap 1 juta tu 1 minit dia akan keluarkan penitisan tapisan tu 120 mil. Satu hari kita punya kidney menapis 100 hampir 180 liter cecair. Dan banyak benda-benda yang besar dia tak lepas, benda kecil-kecil lepas, benda kecil yang lepas pun bila dia sampai nak keluar ke pundi kencing tu, ada lagi sebelumnya dalam buah pinggang tu dia tarik balik, dia absorb balik. Jadi cuma tinggal 1-2% je yang turun masuk ke bahagian pundi kencing kita. Dia simpan 300-500 mil. Saya ulang, 300-500 mil. Kalau you boleh tahan kadang-kadang sampai 600 mil lah kalau tak ada tempat kencing kan. You tahan. Paling tinggi 600-700 mil tu dia nak terlepas lah. Tuhan bagikan signal yang cantik untuk kita punya urethra keluarkan air kencing dengan cantik. So, saya nak cerita kat you sekarang, bila dah keluar air kencing, apa pula warna yang you kena tengok? Nombor 1, kalau you tengok warna tu, kalau kita habiskan dengan light yellow first. Selalunya orang kata light yellow is normal. Okay. Light yellow ataupun kuning ringan-ringan ni, kadang-kadang dia pucat-pucat ni is considered normal. Okay. Tetapi bila dia transparent, maksudnya dia jernih putih macam air kosong tu, macam air sejuk tu, yang tu dipanggil you dah overhydrated. Maksudnya kita dah lebih air dalam badan kita. Tapi sebenarnya dalam D&D diet, dia tidak pernah seseorang tu sampai boleh toksik dengan air. Maksudnya you tak akan mabuk dengan air. Jadi apa salahnya you minum secukupnya, antara bersih, transparent sampai kuning ringan, itu dipanggil best. Tak payah tiap-tiap kali putih bersih macam air kosong pun tak apa. Sebab yang tu nanti takut betul lah you terlalu over pula kan. Tapi selalunya orang akan ada kuning-kuning sikit-sikit kan. Itu normal. Semua faham tu? Normal? Okay, normal. Kalau you ada sampai warna dah mula gelap, macam warna teh atau warna honey, warna madu, yang ni orang panggil you dah, kalau tak sakit apa, kalau kencing macam biasa, masih lagi you punya pancutan tu cantik, dia punya drops tu, dia punya orang panggil flow tu cantik, itu dipanggil just dehydrated. Maksudnya you kekeringan badan you. Jadi you minum air banyak, dia jadi balik kepada kuning ringan, kuning yang jernih-jernih tu, kuning cair tu, okey, tu beres. Okay, that means you cuma dehydrated. Habis? So kuning ringan, kuning jernih, itu normal. Bila jernih sangat, mungkin you terbanyak air, tapi bagi saya that's not a problem. Tapi bila warna teh atau warna honey, itu you kena check. Kalau selalu sangat, saya kira that is not the right thing to do. Bukan benda yang baik. Sebab apa? Lama kelamaan, there's such thing called dehydration yang menyebabkan banyak masalah lain. Sampaikan pening kepala, sampaikan ada tinnitus. Pernah dengar tinnitus? Yang terhoyong-hayang, kepala rasa pusing semua tu. Ada apa lagi yang berdesing telinga tu, berdengung semua tu. So that is something you have to be very careful. Habis cerita tentang warna kuning. Okay? Seterusnya, warna orange pula. Siapa yang kencing sampai warnanya jadi jingga, orange. Okey, kalau orange yang ringan-ringan masih lagi diharapkan you tidak bermasalah sebab you tidak ada bau yang pelik-pelik ataupun sakit masa kencing, so very normal. Tapi kalau you warna orange yang cerah, sampai orange tu boleh nampak orange betul,
Selalunya dia bukan dehydration saja. Selalunya you kena check sama ada you ada banyak makan ubat anti-inflammation tak. Seperti ubat-ubat painkiller, ubat laxatif, tahu tak, yang suka bagi lawas, buang air besar semua tu, ataupun you makan ubat-ubat untuk urinary tract infection. Orang perempuan selalunya senang kena UTI, urinary tract infection, inflamasi tu disebabkan bakteria. Sebab apa? Mereka punya urethra pendek. So senang kalau tak ada hygienik, tak jaga kebersihan, senang mereka dapat apa orang panggil backflow dan sebagainya tu, senang dapat infection. Tu yang perempuan kadang-kadang 2-3 kali setahun kena hati-hati, sakit bukan main, pedih. Tapi itu cuma bermasalah sampai kencing you warna sekian-sekian disebabkan perubatan. Ubat tu sendiri ada warna antibiotik tu. Orang lelaki jarang sikit sebab dia punya urethra hampir 20 cm. Orang perempuan sampai ke pundi kencing cuma 4 cm saja. Jadi orang lelaki lambat sikit atau susah sikit nak kena UTI. Faham tu? Baik, sambung. Ada lagi kalau you makan benda-benda seperti carrot. Benda-benda yang berwarna ni lah, ada warna orange. Okay, boleh dia tukar warna ke air kencing pun. Vegetable ataupun fruits yang berwarna ni lah jingga juga. Okay. Siapa yang rajin makan multivitamin, kebanyakan multivitamin, terutama sekali yang murah-murah ni, yang sampai 200 biji baru RM20 tu, you tengoklah warna kencing you macam mana kan. Selalunya sintetik vitamin ni. Baik, tapi ujung-ujungnya kalau selalu sangat kuning dan orange ni, dia tak mau bertukar-tukar, check sama ada you ambil B2 juga tak. Kadang-kadang you terlupa ambil B2, boleh bagi kencing tu warna orange. Tapi kalau you ambil antibiotik, saya dah cerita tadi. Satu lagi, bila terus sampai berminggu-minggu tak tukar warna balik ke kuning ringan tadi, yang cair-cair kuning tu, you mungkin ada masalah liver you. Check warna orange, liver ada kaitan kalau tak baik juga. Nombor 2, buah pinggang pun boleh rosak. Dan especially kalau you tengok buang air besar, you punya najis you warna keputihan ataupun pale, pucat. Najis kan selalunya warna brown kan, gelap-gelap sikit kan. Tapi you punya ni sampai dah dekat nak putih dah. Nak means tak ada lagi warna brown-brown. Ada kaitan. Bila kencing you pun warna orange, please pergi tanya doktor, liver you clear tak. Nombor 3, warnanya pink pula. Siapa yang kencing sampai warna pink, warna merah muda, okay? Selalunya ni selalu pasal makan lah. You pernah dengar beetroot kan? You pernah dengar buah yang merah tu, okay? Orang buat sayur, bagus, beetroot very good for red blood cell dan sebagainya. Tapi ada orang juga ambil buah naga yang merah tu, pun boleh menyebabkan ni. Ada orang ambil berry, blackberry, cranberry, apa lagi blueberry, semua berry-berry ni kadang-kadang kencing kita boleh tukar warna. Okay? Kadang-kadang you ambil minuman yang berwarna pun. Kan sekarang ni pewarna banyak minum-minuman tu, tolong. Kalau you perasan, yang ni pun boleh menyebabkan kencing you warna pinkish, warna merah muda. Lagi sekali lah, kalau rajin ambil carrot berkati-kati seminggu tu, atau you ada masalah bladder you. Setengah orang masalah buah pinggang, satu cerita masalah pundi kencing, ada infection, ataupun you makan sebarang jenis ubat. Selalunya bila saya cakap apa malam ni pun, kalau you tak makan ubat, kalau warna you bertukar kencing, baru you risau. Tapi kalau you makan ubat atau makan bahan-bahan yang berwarna, warna tu kadang-kadang boleh turun ke sana. Contoh kalau you ambil vitamin C, senang. Vitamin C ni rajin dapat kuning yang betul-betul kristal kuning nanti, clear. Nak jadi sampai macam bersinar pula kuning tu. Baik. 4, warnanya merah pula. Tadi pink, merah ni selalunya ada kaitan dengan infection. Jaga baik-baik. Infection maksudnya ada jangkitan bakteria. Okay, so you kena berhati-hati. Jangan sampai you lupa kepada ada stone, batu karang. Kalau lama sangat, lebih pada 2-3 minggu, antibiotik pun tak ada apa berita baik, boleh tak you tumor? Masalah apa saya kata tadi, kalau merah kencing you kena suspek mungkin ada perdarahan yang berlaku disebabkan oleh tumor. Terutama sekali you ada penyakit lain lagi, ataupun you ada gejala-gejala seperti hilang selera makan, berat badan you turun, senang dapat demam-demam, letih-letih, pelik lah you rasa badan you, I rasa you kena check. Takut-takut ada bladder punya kanser ataupun prostate.
Prostat walaupun kat luar, tapi dia memang kan dia boleh cekik bahagian tempat kita nak kencing tu. Boleh menyebabkan berlakunya perdarahan. Lepas tu masalah buah pinggang, masalah nephritis. Nephritis ni kadang-kadang autoimmune. Maksudnya dia boleh attack balik kita punya buah pinggang dan perdarahan boleh berlaku di dalam buah pinggang sendiri sampai ke bawah. Dan yang ni satu daripada berita untuk orang yang suka jogging lama-lama sangat ataupun suka ambil maraton dan sebagainya. Bukan saya suruh berhenti lari, tak. Kalau berlaku kencing berdarah lepas you lari 10 km atau 20 km, you push gila-gila pada hari tu, badan sihat walafiat, memang you fit kan. Tapi you tengok air kencing you, wah, sampai macam berdarah. So, I rasa you kena check dengan doktor. Kalau clear besoknya, berarti disebabkan you hempap atau tak, you pounding, you dam sampaikan air kencing tu, kalau dia menghempap di bahagian bladder ataupun buah pinggang you semua tu, kadang-kadang dia punya jogging tu itself menyebabkan perdarahan berlaku. So tak semuanya selamat kalau you biarkan seminggu sekali berdarah pula air kencing you. Rasa tak salah buat. Takut jadi masalah lain pula, anemia. So berhati-hati dengan jogging you, berhati-hati dengan gantian air lepas you lari dan sebagainya. Baik. Ada juga masalah prostat lagi sekali, sehinggakan jadi merah. Ada juga masalah siapa yang suka makan blood thinner. Sebab tu saya tak suka you makan blood thinner kalau tak perlu. Okay? Tahu blood thinner? Pencair darah ni. Okay, sebab dia boleh menyebabkan kalau jatuh boleh dapat stroke dan sebagainya. Pecah semua kan. Sebab perdarahan tu amat mudah berlaku untuk orang yang ada blood thinner. Of course ada masalah satu dipanggil idiopathic. Maksudnya tak ada sebab, terus boleh berdarah aja. Yang ni susah sikit lah. You suruh doktor jaga you. Yang ni jangan you dengar cerita je. Okay, baik. Okey, kita sambung nombor 5 pula. Nombor 5 ni betul-betul you memang cerah habis. Kencing you tu memang air kosong je. Macam air kosong je selalu. Okey, kalau yang ni selalu sangat berlaku, kena check juga. Sebab apa nanti? Selalunya disebabkan you ikut diet saya. Maksudnya you minum body weight you kali 40 ataupun kali 30 minimum. So kencing you sentiasa akan bersih. So bagi saya sebenarnya tidak bermasalah. Cuma ramai sangat yang duk recommend kata jangan minum kalau you tak dahaga pun. Saya selalu recommend sebelum you dahaga pun you kena minum. Pasal apa? Dari sudut sports medicine. Saya kan training saya yang khas sebenarnya bukan dari segi wellness medicine. Saya lebih kepada sport medicine. Daripada sports medicine saya belajar kepada wellness medicine ni. Tapi masa saya belajar sports medicine dulu, dia kata dah, okay, kalau boleh biar kencing tu bersih ataupun cerah selalu, no problem. Okay? Sebab apa? Tidak pernah orang, saya kata apa tu, mabuk air. Dia orang takut bila terlalu clear kencing you, dia takut you punya sodium tak cukup, jadi rendah sangat. Orang putih panggil hyponatremia. Menyebabkan kalau sodium tak cukup, memang jantung you nanti ada masalah, takut jam dan sebagainya. Tapi bagi saya, orang Malaysia, dengan garam, cara kita makan semua, sodium kita is not a problem. Bahkan kan saya suruh lapik dengan garam setiap kali you minum air. Itu antara sebabnya lah juga kenapa garam diperlukan dicalit sebelum you minum 500 ml. Calit 2 kali 500 ml. Calit. Jadi you akan sentiasa cantik je kencing you. No problem. Okay? Don't worry. Okay? Ikut saja. Biar kencing tu kuning-kuning sikit, cerah-cerah sikit, you beres. Okay, sekarang sambung cerita kalau you dapat warna kuning. Tadi dah cerita kuning, tapi kuning ni kuning kartun sikit. Tahu kuning kartun tak? Kartun ni kalau dia buat kuning dia tu cerah sampai ada macam reflection. Kalau you tengok kartun punya kuning dia lain sikit. Kalau you tengok kat TV atau dalam iPad tu, kalau you tengok warna dia bukan kuning air kencing biasa. Dia kuning macam betul-betul reflection. Kuning ni selalunya kalau sampai macam tu warna, dia disebabkan saya kata apa tadi, vitamin U terlalu banyak. Sebab tu orang yang berpuluh-puluh beratus ringgit habiskan duit untuk vitamin yang pelik-pelik, terutama sekali B vitamin is good, tapi kalau over sampai kencing tu jadi bersinar kuningnya, you dah over. You kena rendahkan sikit. Okay? You punya makanan vitamin. Termasuklah vitamin C pun. Okay? Sebab tu kalau you datang ke tempat saya, kita untuk orang kanser, untuk orang-orang yang ada masalah kulit, masalah nak awet muda dan sebagainya, ataupun yang nak bagi baik penyakit kronik, selalunya kita bagi vitamin C yang very heavy.
supaya dia boleh recover cepat. You tengok kencing dia orang kadang-kadang selalu dia terkejut. Dia kata, doktor, pasal apa kencing saya jadi kuning cerah sampai menakutkan ni? Itu kita kena bagi tahu. Baik, nombor 7 sekarang ialah kalau putih. Kalau kencing you bukan putih apa? Putih macam nanah, faham tak? Cloudy, dia jadi macam susu. Ya, susu bukan susu putih pula tu, susu yang berkeladak sikit tu. Kalau milky lah. Okey, milky white yang kadang-kadang tak berapa bersih nampak. Selalunya kalau macam ni ada kaitan dengan infection ataupun apa dia panggil radangan ataupun masalah inflammation ya. Semua-semua tu menyebabkan dia jadi apa orang panggil infection. Dan selalunya ada satu lagi sebab, ada 1-2 jenis ubat yang you makan, kencing you boleh jadi cloudy macam susu nanti. So tak seronok lah kan tengok kalau kencing kita apa tu macam kotor, orang Melayu kata kencing kotok lah kan. So selalunya 2 perkara, maka ubat punya pasal ataupun you kena infection punya pasal. Ataupun mungkin kadang-kadang you memang ada masalah batu karang. Dan satu lagi yang orang lama dah tak mau cerita, masalah sexually transmitted disease. Ni you pergi melawat tempat-tempat bukan-bukan, jadi you bawa balik cerita, okey. Jadi kena infection yang penyakit apa tu sexually transmitted disease ni, penyakit kelamin ni memang boleh sampai kencing jadi warna putih, menanah dan sebagainya. So jangan cari pasal. Nombor 8, amber. Amber maksudnya warna brown. Botol-botol macam botol ubat tu kan, warna brown tu kan, warna macam tu. Selalunya kalau biasa-biasa you tak sakit apa disebabkan you tak cukup air je. You pergi padang Sahara, you pergi mendaki mana-mana, you lupa nak bawa air ke apa-apa. Ini disebabkan severe, selalu teruk sangat you punya apa, tak cukup air. Ataupun you ada masalah darah. Ini kena check juga kalau sampai kencing you warna apa tu amber. Ataupun liver, ataupun you ada masalah hepatitis. Sekarang tiba masanya saya nak cerita brown betul. Tadi botol yang macam brown-brown tu botol ubat tu. Tapi ni warna Coca-Cola. Senang cerita lah, warna coklat lah kan. Kalau warna brown coklat ni selalunya sebabkan makan. Seperti ada jenis-jenis kacang-kacang seperti fava bean, rhubarb, lepas tu flagyl. Ni ubat-ubat untuk antibiotik yang untuk orang perempuan, untuk urinary tract infection, dia punya urine boleh tukar disebabkan oleh antibiotik ni, urine boleh tukar warna. Lepas tu kadang-kadang you ada old blood pun. Masalah-masalah dulu ada blood lama-lama tu pun boleh menyebabkan you punya kencing jadi brown, jadi coklat. Baik, itu kalau tak sakit, kalau tidak ada penyakit. Tapi orang yang ada liver problem, orang yang ada copper toxicity, masalah dalam badan dia banyak copper, bahan berat ni, ataupun dia ada ambil ubat-ubat yang ada ujungnya perkataan phenol, ataupun dia ada kanser nama melanoma. Ini memang kencing warna brown tu saya tak suruh you duduk kat rumah pun, you kena pergi check dengan doktor. Dan 2 lagi, yang ni pelik sikit, warna biru nak hijau. Biru-biru nak hijau macam lumut ni. Okey, jaga baik-baik. Okey, yang biru ni saja you boleh dapat melalui makanan berries tadi pun boleh jadi biru-biru juga, bergantung kepada buah warna apa kan. Kalaupun you ambil makanan ataupun minuman yang ada blue dye, tak tahulah sampai warna biru ni, ada juga air yang warna biru kan. Lepas tu kalau you terlalu lebih ambil kalsium, lagi sekali, ataupun you ambil antibiotik, ataupun you ambil amitriptyline, ini famous yang menukar warna kencing you jadi biru-biru hijau ni, antibiotik ataupun sebarang treatment lain. Baik, tetapi kalau you ada liver problem lagi sekali, banyak perkataan dengan liver ni tau, you boleh tukar warna sampai jadi warna hijau-hijau pun kencing you. Bayangkan biru-biru nak hijau, kencing you takut tau tengok benda ni. So disebabkan apa, infection boleh juga, ataupun ada jamur. Jamur ni maksudnya ada bukan fungus, ada mold dalam you punya tempat pundi kencing, ataupun saluran-saluran ni dah terganggu dengan fungus, bakteria, virus tu satu cerita. Tapi bila dah jadi mold, dah jadi macam bercendawan tu, itu bermasalah. Okey. Dan lagi sekali ujung-ujungnya siapa yang suka ambil antibiotik pun boleh menukar warna sehingga kencing tu jadi pelik warnanya, biru atau hijau. Saya tak pernah lagi lah siapa pengalaman biru atau hijau dalam hidup you ni. Last kali you tak akan sangka warna apa, siapa boleh tahu? Cepat, saya dah bagi semua warna
Cuma tinggal warna pelangi je saya tak bagi lagi. Okay. Jangan orang campur sampai lebih pada biru hijau tu yang paling cantik lah campurannya. Hitam. Kalau kencing tu sampai dah warna gelap hitam legam, saya rasa you kena check. Satu daripadanya ialah nasib baik ada juga cerita-cerita pasal makan. Kalau you makan ubat-ubat ataupun benda-benda yang ada seperti sorbitol. Sorbitol ni kan macam di dalam makanan-makanan yang you tengok kat label belakang tu kalau tulis sorbitol, you kena check betul. Lagi sekali ada nama Flagyl, antibiotik. Lepas tu chloroquine, ubat-ubat malaria ni. Ubat yang orang depres seperti levodopa. Nama ni tak ingat tak apa. Tapi asalkan you teringat kata, oh aku makan ubat, kencing aku jadi gelap. Masa musim you makan ubat, minggu tu atau hari tu, kencing you bertukar, you jangan panik sangat. Sebab mungkin sebab ubat, bila you berhenti ubat tu, dan you rasa memang dah lega, jadi kita dah tahu sebab ubat tu kan. Dan last sekali, kalau you jangan lupa pada baby pula, kalau ada cucu you ataupun anak-anak you pun you kena tengok juga kan. Kadang-kadang dia orang segan nak cerita ataupun dia tak tahu nak cerita. Budak baru 1-2 tahun ataupun 4-5 tahun ni, hati-hati, okey. Tengok-tengok jugalah air kencing mereka warna apa. Mereka pun boleh dapat warna-warna yang saya cerita tadi, cuma tidak begitu ketara sebab kalau jadi memang you kena check betul-betul. Serius juga kalau kanak-kanak ada warna kencingnya merah, dia tak makan ubat ataupun pil-pil apa-apa, kecuali kalau dia makan lah kan. So warna dia bertukar, saya faham. Tapi kalau budak-budak biasa-biasa, shouldn't ada masalah-masalah warna sampai pelik-pelik macam ni. Walau bagaimanapun, you check dulu. Kalau ada masalah, jangan melawak. Sebab budak-budak pun boleh kena kanser. Budak-budak pun boleh kena jaundice, faham tak? Budak-budak pun boleh ada masalah liver dan sebagainya. Saya mengharapkan tak kenalah pada family ataupun anak beranak cucu you, jangan ya, sebab budak-budak ni susah sikit. Jadi kalau dia orang tu bawah pada umur 6 bulan, jangan langsung bagi air apa pun, bagi susu ibu sahaja. 6 bulan hingga setahun bagi lebih kurang 150-120 ml sehari air kosong ya. Dia orang mula minum air betul selepas pada umur setahun, digalakkan. Yang sebelum tu bagi susu ibu lebih pada cukup. Sebab susu ibu ada banyak air juga. 88% terdiri daripada air. Yang lain tu nutrition. Sebab kalau you cuma bagi air kosong atau bagi air kat dia, nanti dia tak suka minum susu, bahaya. Baby tu tak akan dapat ketumpesaran dan nutrition yang bagus. Saya tak fokus kepada baby hari ini, tapi saya mengharap you faham. Jangan tinggal baby ataupun anak cucu you juga. Tanya-tanya sikit ya. Takut dia orang confuse dengan period, all this problem. Kadang-kadang zaman sekarang ni budak-budak muda dah mula dapat period kan, 9-8 tahun pun dah ada. So jangan bagi dia orang panik pula. Okey, faham? Sekali-sekala tu betul-betul you perhatikan, jangan orang panggil apa, brush away. Jangan jangan buat tak peduli, jangan buat tak endah. Ya. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini untuk mentelaah ilmu warna-warna air kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.